kadang dia minat dia punya video tu saya nampak lah editing lawa. Okay, so Faiz Hakimi boleh mulakan doa Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Okay, Alhamdulillah. Alright, so terima kasih for all of you yang join the class. So hari ni kita nak masuk tajuk baru, bab 9. Bab 9 adalah nutrisi dan juga sistem pencernaan. So dalam nutrisi dan sistem pencernaan, kita boleh pecahkan kepada 3. Okay, kita ada 3 topik besar tau. Satu adalah sistem pencernaan. Okay, satu adalah sistem pencernaan. Kedua adalah gizi seimbang. Zarif masuk. Okay. Kemudian ketiga adalah isu kesihatan mengenai sistem pencernaan dan pemakanan. Okay, saya dah bagi tahu awak tahu. Dia start dengan bab 8 ke atas. Bab ni dah start berat tau. So yang ini kalau boleh korang kena make sure betul-betul faham tajuk-tajuk ni. So tajuk-tajuk ni kalau awak tengok soalan belakang pun, soalan latihan dia, soalan dia dah start banyak soalan kibat kat situ. So kalau boleh korang fahamkan lah. Dan saya rasa korang beruntung sikit walaupun korang belajar online berbanding senior tahun lepas. Ini adalah tahun kedua saya ajar awak online. So basically saya rasa macam okey sikit lah berbanding tahun lepas. So untuk hari ni saya cuba bagi awak idea. Tak naklah kompleks sangat. Okay, tapi tak naklah terlampau ringkas sangat. So hari ni kita nak cerita mengenai sistem pencernaan. Okay, dalam sistem pencernaan ni dia ada empat topik yang paling penting sekali tau. Dia macam awak nak tengok cerita bersiri. Dia ada siri 1, siri 2, siri 3, siri 4. And then dalam tajuk sistem pencernaan ni, you guys tak boleh nak miss tau. Maksudnya kalau korang tiba-tiba tengok jam cerita dulu pasal penyah tinjaan tu tak boleh. Maksudnya dalam sistem pencernaan, awak kena fahamkan dulu apakah yang dimasukkan sebagai pencernaan. Dah faham pencernaan, barulah kita masuk penyerapan. Ketiga, asimilasi. Keempat, penyah tinjaan. So macam cerita bersiri yang korang nak kena tahu ending dia macam mana, korang tak boleh jump terus-terus cerita pasal penyah tinjaan. Maksudnya terus-terus tadi pasal asimilasi. So dalam topik ni, tips saya, okay, untuk sistem pencernaan, awak kena fahamkan dulu season 1, episod 1. Okay, season 1 lah. So maksudnya faham dulu apakah yang dimasukkan sebagai pencernaan. Dah faham pencernaan, barulah tengok penyerapan. Dah faham penyerapan, barulah awak tengok asimilasi dan juga penyah tinjaan. Masa menengah rendah, korang pernah belajar pasal pencernaan tak? Masa menengah rendah pernah belajar pasal pencernaan tak? Pernah tak? Ke tak ingat apa-apa? Pernah tingkatan 2 ke 3? 2 kot? Tak ingat? Okay, right. 2, okay, ya, 2, very good. Ya, siapa lagi Hidayah? Okay, hai Hidayah masuk. Okay, so dalam sistem pencernaan ni, dalam topik 9.1, kita nak mengenal pasti struktur pencernaan. Kita nak tahu organ-organ penting dalam sistem pencernaan. Okay, struktur sistem pencernaan ni kita boleh pecahkan kepada 3 subtopik, kepada 3 bahagian. Pertama adalah salur alimentari, kedua adalah kelenjar, ketiga adalah organ lain. Bila kita cerita pasal salur alimentari ni sebenarnya ia bermula di mulut, Ia bermula di mulut, kemudian esophagus, ini salur alimentari tau, mulut, esophagus, lepas tu apa? Lepas tu usus kecil. Apa? Okay, so dia ada kat sini adalah mulut. Saya takut lag je ni. Mulut. Kita ada esophagus. Kita ada perut. Kita ada usus kecil. Kita ada usus besar. Kita ada dubur. Saya pakai short form je. Okay. Nah, bila cerita pasal pencernaan ni dia melibatkan 2 proses. Satu adalah fizikal
fizikal, dan satu lagi adalah kimia. Bila kimia, ia melibatkan enzim. Dan enzim ni dihasilkan di kelenjar. So kelenjar ni adalah struktur yang boleh menghasilkan enzim. So kelenjar yang paling famous, dekat mulut kita ada kelenjar tau. Okay, so dekat mulut kita, kelenjar ni kita panggil dia sebagai kelenjar ileo. Dekat perut pun kita ada kelenjar, namanya adalah kelenjar Gaster. Dekat usus pun kita ada kelenjar, namanya adalah kelenjar usus. So far sampai sini okey tak? Ni nak macam nak kenal je dulu. So bila kita cerita pasal struktur pencemaran, struktur pencernaan dia terbahagi kepada 3. Pertama yang panjang, so kita panggil dia sebagai silo elementary. Silo elementary, okey, awak ingat dia terdiri daripada benda yang panjang starting daripada mulut akhir sampai dubur. Okey. Kalau kita cerita pasal kelenjar, kelenjar adalah struktur yang menghasilkan enzim. So kelenjar ada 3, dekat mulut, dekat perut, dekat usus kecil. Kalau dekat mulut, namanya apa tadi saya kata? Kalau kat mulut, kelenjar? Ileo. Yeah, kelenjar ileo. Kalau kat perut? Kalau kat perut, betul Nabil. Gaster. Kalau dekat usus kecil? Kelenjar usas. Yes, kelenjar usus. So dalam struktur pencernaan ni kita ada asisten tau. Kita ada organ lain yang terlibat dalam sistem pencernaan. Iaitu organ lain tu kita ada hati. Ni salah ni. Hati. Pankreas. Dan satu lagi adalah pundi hempedu. Ni kita belajar nanti tau. Hempedu. So awak nampaklah kat sini. So ini adalah struktur-struktur dia. Okay. So kita nak tengok dulu dia punya episod-episod. Ni saya sempat nak conteng lah. Kalau saya conteng awal, tulisan tu cantik. Kalau saya conteng lambat, memang sadaqallahul azim lah kan. Nah, so saya ulang lagi sekali. Dalam sistem pencernaan ni, kita ada 4 episod besar tau. Dia cerita bersiri. Kita kena habiskan siri pertama dulu. So dalam siri pertama ni adalah melibatkan proses pencernaan. So proses pencernaan ni, sinopsis dalam cerita pencernaan ini, ia adalah pemecahan molekul kompleks menjadi ringkas. Ending dalam cerita pencernaan ni mesti dia jadi ringkas. So teka, kalau karbohidrat, unit yang paling ringkas kita kenali sebagai apa? Glukosa. Yes, dia akan jadi glukosa. Kalau protein? Peptida. Lagi ringkas daripada peptida. Si amino. Polipeptida. Very good. Asid amino. Siapa ni? Mazrin dah jawab tadi. Asid amino. Syazan masuk. Asid amino. Okay, kalau lipid, yang paling kecil sekali, struktur paling kecil. Glycerol. Yes, glycerol dengan satu lagi. Yes, Asid very lemak. good Mazrin. Okay, asid lemak. So lipid ni adalah glycerol dan juga asid lemak. So, awak ingat, pegang tau dia punya konsep. Pencernaan adalah proses pemecahan molekul daripada kompleks kepada ringkas. Dalam cerita pencernaan ni, awak ingat dia ada 3 hero. Okay, hero dia pertama karbohidrat, kedua adalah protein, ketiga adalah lipid. Ending hero-hero ni atau heroin dia ni, ending dia karbohidrat mesti jadi glukosa. Protein mesti jadi asid amino. Lipid, ending dia mesti jadi glycerol dengan juga asid lemak. Okay, kemudian kita masuk siri kedua. Siri kedua, kita nak tengok nasib molekul-molekul ringkas tu. Apa jadi pada glukosa, apa jadi pada asid amino, apa jadi pada glycerol dengan asid lemak. So nasib-nasib dia ni, okay, kalau penyerapan, ia berlaku di ileum. Okay, usus kecil kita, kita boleh bahagikan kepada 3 tau. Senang kata kita tengok dia punya kedudukan. Kalau yang paling awal dekat dengan perut, duodenum. Kalau tengah, jejunum. Paling hujung sekali itu adalah ileum. Saya ulang slow-slow. Usus kecil, dia kita pecahkan kepada 3 bahagian. Paling awal sekali, duodenum. Tengah ni biasa tak famous, kesian yang tengah ni kan. Tak famous sangat. Tapi awak kena tahu nama dia adalah jejunum.
paling hujung adalah ileum. Now, saya cerita sikit je tau. Kalau kita cakap pasal usus kecil duodenum dengan ileum, dia ada satu perbezaan tau. Kalau duodenum ni dia tak ada kelenjar usus. So maksudnya di bahagian duodenum yang awal ni, bahagian duodenum ni, lapisan duodenum tu tak boleh hasilkan enzim. Jadi sebab tu duodenum dia ada asisten yang tolong dia. Dia ada 2 orang BFF yang sangat baik. 3 orang lah BFF yang sangat baik. Pertama adalah hati, kedua adalah pankreas dan juga dia ada pundi empedu. Okay, so ingat, duodenum, dinding dia tak boleh hasilkan enzim sebab dia tak ada kelenjar. Hai Haikal. Okay, so duodenum ni dia memerlukan asisten BFF. So ada BFF yang akan tolong duodenum. So BFF yang tolong duodenum ni ada 3. Hati, pankreas dan juga pundi empedu. Pernah dengar pankreas tak? Sebelum ni korang pernah dengar pankreas tak? Benar. Alhamdulillah. So pankreas ni jangan confuse tau. Bila pankreas ni ada 2 fungsi. Satu dia menghasilkan hormon dan satu lagi dia menghasilkan enzim. Tapi dalam cerita pencernaan, kita cerita siapa lebih penting yang kita fokuskan? Dekat hormon ke dekat enzim? Enzim. Yes, dekat enzim. Sorry, kasih enzim. Enzim dekat duodenum tu nanti, enzim dekat pankreas tu nanti dia ada satu nama, glamour nama dia light tau. Oh, ingat tu aja. Okay. So, duodenum ni siang, kita abaikan je ileum. So, ileum ni, paling special ileum, dekat ileum ni, dia punya lapisan ileum ni, kalaulah lapisan ileum ni, dia ada sutur-sutur halus yang namanya villus. Dan satu lagi, ileum ni sangatlah special, dia boleh menghasilkan enzimnya sendiri. Sebab di ileum, bayangkan bontot ni di ileum, dia ada kelenjar usus. So, bila dia ada kelenjar dia sendiri, dia boleh menghasilkan enzimnya sendiri. So, ileum tak perlu asisten sebab dia punya dinding epiteliumnya boleh menghasilkan enzimnya sendiri. Okay. Dan satu lagi, di ileum ni dia berlakunya proses penyerapan. So, senang kata lokasi siri proses drama penyerapan ni, lokasinya dia berlaku di ileum. Kenapa ileum? Sebab ileum ni ada struktur-struktur halus. Ni yang saya malas ni lukis ni kan. Struktur-struktur halus yang kita panggil dia sebagai villus. So penyerapan berlaku di villus. Now, katakanlah yang ni kan glukosa, asid amino dengan glycerol asid lemak ni, dia akan diserap masuk ke dalam villus tau. Lepas tu bila diserap masuk, dekat villus ni dia ada kapilari darah, KD, kapilari darah. Dan satu lagi adalah lektil. Nanti korang akan belajar tau, lektil. So ini sebenarnya kapilari darah dan lektil ni adalah sistem pengangkutan. Contoh sistem pengangkutan. Now, bila lah nutrien-nutrien ni masuk ke dalam kapilari darah dan lektil, nutrien ni semua akan pergi siri ketiga. Okey, siri ketiga iaitu adalah asimilasi. Dalam asimilasi ni lokasinya berlaku 2. Satu adalah hati, satu adalah sel. Contoh saya ambil satu. Glukosa. Glukosa tu bila dia dipecahkan, dia akan diserap masuk ke villus. Bila kat villus, dia pergi kapilari darah. Kapilari darah ni, bayangkan dia akan bawa glukosa tu sampai pergi ke sel. Bila sampai ke sel, glukosa akan digunakan sebagai dalam proses apa? Kenapa glukosa tu, bila dah dicernakan nasi yang korang makan, untuk proses apa? Respirasi sel. Yeah, untuk proses tenaga adalah respirasi sel. So, asimilasi, siri ketiga, asimilasi ni adalah satu proses bila molekul ringkas tu akan membentuk sebatian kompleks ataupun komponen sel. Maksudnya dia akan jadi sebahagian daripada badan kita. Itu kita panggil dia sebagai asimilasi. Okay, now, penyah tinjaan, season yang kedua, siri keempat. Penyah tinjaan ni berlaku di usus besar. Penyah tinjaan ni adalah satu bahagian kita nak buang benda yang tak perlu. Tak semua benda yang kita makan boleh dicernakan atau digunakan oleh badan. So, makanan-makanan yang tidak boleh dicernakan atau tidak digunakan oleh badan, ia perlu dibuang daripada badan kita melalui proses penyah tinjaan. Walaupun awak paling tak suka tajuk ni, tapi cuba bayangkan kalau awak tak pergi toilet 3 hari. Cuba bayangkan kalau orang tak pergi toilet 3 hari lepas tu dia kentut. So basically penyah tinjaan ni adalah satu proses yang penting. Kalau tak ada penyah tinjaan, badan awak akan penuh dengan toksin. Okay?
So boleh nampak tak dalam tajuk pencernaan ni? Dia macam telenovela. So dalam sistem pencernaan ni tadi kita kata ada berapa proses yang penting, episod yang penting. Mula-mula sekali first episod apa? Pencernaan. Pencernaan. Episod kedua? Penyerapan. Penyerapan. Episod ketiga? Asimilasi. Asimilasi. Kemudian akhir sekali adalah Penyatinjaan. penyatinjaan. Okay, so far sampai sini okay tak? Okay, ini sinopsis ini. Alhamdulillah. So sekarang, okay, Nabil okay, right. Now, sekarang kita masuk siri pertama, iaitu pencernaan. Oh, biasalah. Dia episod 1, siri pertama nak dia punya drama tu biasanya apa-apa cerita bersiri kot. Cerita apa-apa kan saya rasa biasanya adalah siri first paling best kot. Yang paling tak best sekali akhir sekali. Saya rasa lah untuk saya. Kadang kita tengok first mula dia best. Sekali ending ni anti climax. Rasa macam geram je kan. So sama juga dalam tajuk ni. Siri pertama, pencernaan ni banyak benda berlaku kat sini. So yang ni yang korang banyak plot twist. Yes, very cool. Macam korang punya K-drama tu lah kan. Nah, lepas tu dah masuk season keempat dah korang rasa macam dah makin mengarut-ngarut sikit lah kan. So kita nak cerita pasal pencernaan. Okay. Nah, pencernaan ni, mula-mula proses pencernaan ni dia berlaku kat mana? Proses pencernaan ni berlaku kat mana? Mulut. Ya, dekat mulut. Yang ni korang tengok buku nota awak tau. Yes, terima kasih kat mulut. Nah, dalam buku nota awak, buku teks awak, anything saya pakai buku teks tau. Pada muka surat 144. Okay, mulut ni awak tengok buku teks, muka surat 144. Okay, now dekat mulut kita ni berlaku dua jenis pencernaan. Satu adalah pencernaan fizikal, satu adalah pencernaan kimia. Senang kata, kalau fizikal ini dia tidak melibatkan enzim. Ia melibatkan proses pengunyahan dan juga peristalsis. So kalau bila kita kata dia fizikal, dia melibatkan kunyah. Ataupun macam peristalsis ni, ini adalah pencernaan. Bahasa mudah, dia tak libatkan enzim. Okay. Kalau kalau pencernaan kimia, ia melibatkan enzim. Now, cerita dia ni, korang kena slow-slow, kena fahamkan tau. Nanti habis kelas, korang cuba baca lagi sekali. Ataupun besok pukul 8 pagi, sebelum kelas korang buat study balik. Now, dekat mulut kita ada kelenjar. Apakah nama kelenjar yang ada kat mulut kita ni tadi? Kelenjar air liur. Kelenjar air liur ataupun kelenjar air liur ataupun dalam buku teks awak dia kata kelenjar liur je. Kelenjar liur. Okey, kelenjar liur. Nah, kelenjar liur menghasilkan air liur. Wih, susahnya saliva. Salivary gland ataupun air liur kita. Okey, ada enzim. Tetapi air liur kita, enzim ni ada satu jenis enzim je. Iaitu enzim amilase. Kalau awak nampak perkataan amilase ni untuk makanan jenis apa? Karbohidrat. Ya, very good. So, dia untuk karbohidrat. So, maksudnya pencernaan dekat mulut hanya berlaku untuk karbohidrat je. Boleh tak ada pencernaan untuk protein ataupun lemak? Boleh tak pencernaan protein? Tak. So, senang kata, very good. Senang kata, kalaulah awak makan butter, ada korang makan butter. Kalaulah korang makan ikan tu hanya yang ada protein, ikan tu hanya menjalankan proses pencernaan fizikal. Tetapi dia tak mengalami pencernaan kimia. Sebabnya tak ada enzim untuk protein dan juga lipid. So, saya contoh kat sini. So, di sini, tiada enzim untuk protein dan juga lipid. So, oleh itu, pencernaan kimia tak berlaku. Okay. Lepas tu, bila makanan tu kita kunyah, kalaulah paling elok, kan korang kata kalau selalu kena kunyah 44 kali kan, kena kunyah slow-slow tu kan. Lepas tu makanan tu dia akan melalui dekat leher kita ada 2 salur. Kalau bernafas kita pakai apa? Trachea. Trachea. Kalau nak telan makanan? Esophagus.
Yeay, esophagus. So makanan-makanan yang korang dah kunyah-kunyah tu, dia akan Cikgu, melalui, ya, apa nama apa tu? Organ yang dia halang makanan daripada masuk trachea. oh itu ada pharynx tu. Kalau awak nampak kat situ, itu adalah namanya pharynx. Okay, sekejap. Oh. Ya. Okay, Itu now apa esophagus, pharynx kejap. Kejap, makanan yang kita kunyah-kunyah tu, bila dia masuk ke dalam esophagus, dia adalah dalam bentuk bolus. Okay, saya nak katalah pasal yang ini kan. This one. Okay, yang ini adalah nota. Saya cuba tak nak mengarut banyak ni. Okay, yang ini keras ni. Sekejap saya tukar colour. Sekejap. Besar sikit Yang awak nampak ni, ini adalah trachea. 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 Yang ini adalah esophagus. This one, yang ni adalah esophagus. Okay. Now, kalaulah awak tersedak, ingat tak kalau awak tersedak? Tersedak tu adalah disebabkan makanan awak masuk ke dalam trachea and then dia tolak balik, dia masuk ke dalam esophagus. Tercekik, yang ni tiba-tiba pula saya mengarut sikit ni. Tercekik, kalau orang tercekik, awak kena tengok makanan tu tercekik kat mana. Kalaulah makanan tu tercekik masuk trachea, orang tu tak boleh bercakap tau, muka dia biru. Kalaulah makanan tu masuk trachea, dia bahaya. Dia boleh menyebabkan orang tu biru. Kenapa kalau makanan tu masuk trachea, okay, kalau dia tak tersedak, makanan tu stuck dekat trachea, saya kata muka dia biru. Why? Ada Sebab oksigen. oksigen tak dapat Yes. masuk. Ada oksigen. Sebab tu awak kena ketuk dia kan, make sure dia masuk salur yang betul. Okay. Kalaulah katakanlah dia makanan tu dia tercekik macam ikan, tercekik duri ke, tercekik tulang ikan, dia tercekik tu, itu adalah dekat esophagus. So senang kata makanan awak ni dia ada 2 salur. Kalau dia salah masuk salur, dia akan menyebabkan tercekik. Okey, tercekik ni senang kata dia boleh masuk dua-dua salur. Sama ada esophagus, makanan tu terlampau besar, ataupun dia tercekik, dia masuk trachea. Tapi paling bahaya kalau makanan tu masuk trachea sebab oksigen tak sampai. So yang ni awak kena tahu sebabnya takut kan ada budak-budak kecil kan. Yang ni sebenarnya dekat sains teras dia ada cerita satu kaedah pertolongan cemas namanya Heimlich maneuver. Kau dah pernah dengar tak? Tak pernah. Tak. Tapi budak sains teras dia belajar pasal Heimlich maneuver tau. Heimlich maneuver tu dia ajar macam mana kalau orang tu tercekik, dia tolak makanan tarik ke atas. Pak, make sure makanan tu keluar. So itu adalah macam first aid. Saya rasa budak PBSM ada kot. Tu saya tak nak mengarut, nanti tak habis. Okay, now. Lepas makanan tu masuk esophagus, okay, bayangkan macam ni lah, saya bayangkan korang makan nasi ada ikan goreng. So mula-mula nasi tu dah dicernakan dekat mulut. Lepas tu nasi tu dalam bentuk bolus tu dia akan melalui esophagus, dan proses apa yang berlaku dekat situ, dekat esophagus tu? Peristalsis. Yes, peristalsis. Nah, peristalsis ni kalaulah kita nak belajar peristalsis ni, kalau saya kata dia adalah tindakan apa? Terkawal atau luar kawal? Luar kawal. Yeah, dia adalah luar kawal. So dekat makanan tu daripada mula-mula tadi, dekat mulut, lepas tu dia pergi esophagus. Lokasi ketiga, drama dia banyak lokasi. Senang kata, drama episod 1 ni, siri pencernaan ni, dia banyak lokasi tau. Lokasi pertama adalah mulut. Lokasi kedua adalah esophagus. Lokasi ketiga, episod ketiga, dia adalah dekat perut. Dekat perut ni pula macam kita ada 3 jenis hero tau. So dekat sini pula kita cerita pasal siapa, dekat sini adalah untuk protein. Okay, di perut, saya ambil satu, ini semua dalam buku teks je tau. Okay, dekat perut awak ni ada lapisan epithelium tau. Lapisan epithelium dia adalah sangat unik. Lapisan epithelium dia boleh, tengok lapisan epithelium dia mengalami pengubahsuaian struktur dan juga fungsi. Lapisan epithelium dia boleh menghasilkan kelenjar. Okay, dalam kes ni namanya adalah kelenjar Gester. Yang ni korang belajar lebih detail daripada senior sebelum ni tau. Yang ini pun sebenarnya baru tau dia tambah. So dalam kelenjar jus Gester, kita pecahkan kelenjar jus Gester ni kepada 3. Sekejap. Hello. Kejap. Kayaknya ada kelas nanti kat yang sebelum kalian keluar.
Alright. So, kita nak cakap perut kita ni ada lapisan dinding epithelium. Tapi lapisan dinding epithelium dia dah modified. Dia dah modified, dipecahkan kepada 3 jenis sel. So, ingat lapisan perut tu namanya adalah epithelium. Tapi epithelium untuk perut ni lain sikit berbanding epithelium organ lain. So, dekat perut ni, sel epitheliumnya kita pecahkan kepada 3. Dia ada sel utama, sel parental, sel mucus. Okay, so dia UPM. Utama, parental dan juga mucus. So, kalau awak tengok kat sini, kalau yang utama, dia merembeskan pepsinogen. Okay. Kalau perital, sorry saya salah sebut. Kalau perital, dia merembeskan HCl. Acid hydrochloride. Kalau mucus, menghasilkan mucus. So, saya ulang slow-slow tau. Perut, dia ada lapisan dinding epithelium yang special. Apakah nama dia tadi saya sebut? Saya kata short formnya adalah UPM. UPM. Yes, UPM. So, kita ada Sel utama. perital, Dengan mucus. mucus. Okay, mana satukah yang menghasilkan acid hydrochloric? Perital. Yes, perital. So far sampai sini okay. Now, dekat sini kita nak cakap macam ni tau. Ini detail gila tau. Yang korang belajar ni dia detail. Dekat sini, utama, perital. Tengok saya salah eja ni. Perital lah. Dan juga sel mucus. Now, kalaulah awak tengok dekat sini, okay, dia punya enzim, okay, enzim dia hanyalah untuk enzim pepsin. Ya, dia macam ni tau. Tadi saya ambil sel yang utama. Utama ni dia hasilkan satu bahan rembeskan pepsinogen kan. Pepsinogen ni bila tambah dengan HCl, acid hydrochloric, dia akan jadi satu nama enzim yang kita kenali sebagai pepsin. Pepsin. Senang kata jadi. Sel utama dia hasilkan satu bahan namanya pepsinogen. Tapi pepsinogen ni tak boleh lagi jadi enzim. Senang kata pepsinogen ni dia belum aktif. Pepsinogen ni bila dia ada HCl barulah pepsinogen menjadi pepsin. Bila dia jadi bentuk pepsin, barulah pepsin ni boleh memecahkan protein kepada polipeptida. So pepsin ni sejenis apa? Soalan saya. Enzim. Yeah, Enzim. pepsin adalah sejenis enzim. So awak ingat asalnya pepsin daripada apa? Apa nama bahan asalnya pepsin ni? Pepsinogen tambah hydrochloric. Yes, very good. Bila pepsinogen tambah HCl barulah dia jadi sebagai pepsin. Dan saya tambah sini. Protein, asalnya protein ni besar, kompleks. Lepas tu, bila dia ditindak balas oleh pepsin, dia akan jadi satu rantaian yang panjang. Kita panggil dia sebagai polipeptida. Tapi polipeptida ni dah ringkas ke belum? Belum. Belum. So, dia belum habis lagi cerita dia. Okay? Now, saya tambah sikit. Kalaulah daripada kompleks menjadi lebih ringkas, walaupun bukan yang paling ringkas, soalan saya, apakah proses yang terlibat? Hidrolisis atau kondensasi? Hidrolisis. Yeah, very good. So, proses yang terlibat kat sini adalah hidrolisis. So, saya balik ke atas. Okay, now kesimpulannya, kalaulah dekat perut, enzim dia melibatkan pencernaan kimia makanan jenis apa kalau kat perut ni? Protein. Yes, protein. Very good. So, saya tulis kat sini kan, protein. Kalau hidrolisis dia melibatkan H2O, dia akan dipecahkan oleh pepsin menjadi polipeptida. Tadi saya lupa. Kalaulah dekat mulut dia ada enzim amilase. Kalau enzim amilase ni untuk makanan jenis apa?
Enzim amilase ni. Karbohidrat. Karbohidrat yang mana satu? Karbohidrat kompleks ada 3 jenis. Glycogen, kanji atau selulosa. Yes, very good Nabil. Kanji. So dekat sini, kanji. Nasi adalah kanji. Kanji akan dihidrolisiskan menjadi maltosa. Kanji ni maksudnya rantai yang panjang. Okey, akhirnya dia jadi maltosa. Maltosa ni dah ringkas ke belum? Belum. Belum. So maltosa lebih kurang macam ni tau. Dia adalah disakarida. Now, so tadi lokasi yang pertama dalam siri pertama pencernaan, tadi kita kata mulut, lepas tu esophagus tu tak ada apa-apa macam iklan, awak tahu peristalsis. Kemudian kita tengok perut, and then lokasi yang seterusnya kat mana? Duodenum. Duodenum. Okay, so dekat duodenum ni adalah sebahagian daripada apa? Usus besar ke usus kecil? Usus kecil. Yes, dia adalah daripada usus kecil. So duodenum ni dia boleh menghasilkan enzim dia sendiri tak duodenum ni? Tidak boleh. Tak boleh. Tapi dia ada BFF yang tolong dia. So siapakah BFF yang tolong duodenum ni? Hati, Yes. pankreas dan empedu. Yes. So hati, saya dah ambil sini hati, pankreas dan satu lagi kalau saya nak tambah dia adalah pundi hempedu. So apa beza hati dengan pundi hempedu ni Jaeb? Pundi hempedu. Yang ni korang jangan salah hempedu. Kalaulah hati, fungsi hati ni sebenarnya dia hasilkan hempedu. Hasilkan. Pundi simpan hempedu. So senang kata hati ni dia hasilkan and then dia simpan dekat pundi. So maksudnya bila kita nak guna kita terus boleh guna. Kalau pundi hempedu tu kena buang, proses pencernaan tu jadi lambat sebab dia kena tunggu hati tu untuk menghasilkan hempedu. Okay, yang ni selalu budak buat salah, awak kena careful. Yang hasilkan hempedu bukan pundi. Pundi simpan je. Yang hasilkan hempedu adalah hati. Okay, now so far sampai sini okey tak? Saya nak bezakan antara hati dengan pundi hempedu je. Korang okey tak? Okey tak? Okey, cikgu. Okey, alright. Dah penat kan? Kelas paling last kan ni? Okay, now. So, awak tengok kat sini, tadi saya kata duodenum. Okay, duodenum ni dia hasilkan, duodenum ni tak dapat hasilkan enzim. Okay, yang hasilkan enzim sebenarnya dia ada BFF namanya pankreas. Okay, now pankreas ni boleh menghasilkan jus. Nama jus pankreas tu menghasilkan jus yang kita kenali dia sebagai jus pankreas. Now, jus pankreas ni dia boleh hasilkan 3 jenis enzim. Iaitu enzim dia adalah LAT. L-A-T. LAT. Lipase, amylase, trypsin. Teka. Kalau lipase untuk substrate jenis apa? Protein. Yeah. Lipase. Tadi protein ke apa korang jawab? Lipid. Okey, lipid. Kalau amylase? Karbohidrat. Karbohidrat jenis apa Mazrin? Kanji. Yeay, kanji. Kalau trypsin? Lemak tu. Trypsin. Okey. Lagi satu. Hero kita ada 3. Kita ada lipid, kanji. Apa yang tertinggal? Makanan jenis apa? Yang tak ada. Kita ada 3 jenis makanan utama. Polipeptida. Yes, polipeptida. So, trypsin ni adalah enzim untuk protein atau Mazichin punya jawapan lagi tepat adalah polipeptida. Saya buat short form. Macam ni, saya ambil yang polipeptida. Now, awak nampak kat sini. Polipeptida adalah rantai yang panjang. So, bila makanan tu pergi ke perut, makanan tu dia bila sampai dekat duodenum, makanan tu nanti polipeptida ni dia akan terus dicernakan. Trypsin kat sini, saya ambil polipeptida. Tambah dengan H2O. Dia akan dipecahkan lagi jadi molekul yang ringkas. Teka.
ini oleh enzim trypsin. Dia akan jadi apa pula kat sini? Polipeptida akan dihidrolisis oleh trypsin menjadi jadi apa? Peptida. Peptida. Terima kasih Mazicing. Dipeptida. So kat sini kita nak pecahkan dia, dia akan jadi peptida ataupun dipeptida. Peptida. Kalau kita nak nampak kat sini, polipeptida rantai yang panjang. Kalau peptida, dia jadi dua. Dia dah potong jadi dua je. Tapi peptida ni dah ringkas ke belum? Belum. Belum. Okay. So, duodenum ni dia ada 3 jenis enzim. Enzim yang pertama adalah lipase. Lipase ni adalah untuk lipid. Lipid ni baru nak mula. Pencernaan kimia dia, mula dia adalah di duodenum, ending pun akhir dia kat duodenum. Okay, saya cerita lipase ni tau. Cerita dia macam drama yang sangat kompleks tau. Okay, now saya ambil satu, cancel lipid plus H2O. Dia akan dipecahkan oleh lipase menjadi terus ringkas glycerol plus asid lemak. Okey, so senang kata lipid ni pencernaan kimia dia bermula dan berakhir dekat duodenum. So far sampai sini faham tak? Kalau protein dia lambat nak settle tau. Episod protein ni senang kata lambat sikit. Kalau lemak dia keluar sekali je, dia keluar dekat duodenum. Okey, dekat dalam episod duodenum, lemak tu akan terus dipecahkan oleh lipase menjadi glycerol dengan asid lemak. Okey. Now, kalau lah amylase ada dua tempat. Satu dekat kita punya ileo, satu lagi ada dekat duodenum. Kita nak bayangkan yang korang makan nasi, kononnya korang macam kebulu sangat makan nasi, tak kunyah banyak-banyak, tak kunyah banyak kali, korang terus telan. So ada nasi ataupun kanji-kanji yang tak dapat dicernakan dekat mulut kita ni, dia akan dicernakan dekat duodenum. Sebab tu amylase ada dua kali. Satu adalah amylase dekat ileo, satu lagi amylase dekat duodenum. Kita nak bayangkan kalau ada kanji yang tidak dapat dicernakan, tak selesai dekat mulut, kanji yang tak dapat dicernakan dekat mulut tu dia akan dicernakan dekat duodenum. So, awak ingat amylase ada dua tempat. Satu dekat ileo, satu lagi dekat duodenum. Okay, saya nak tambah sikit. Enzim dihasilkan kat pankreas. Okay. Tetapi dia akan dieksport pergi ke duodenum. Okay. Apakah nama enzim? Kalau buat tempat lain, guna tempat lain. Enzim intrasel atau Extrasel. Yeah, very good. So, enzim-enzim ni kita kenali dia sebagai enzim, ada dua jenis enzim. Ini masuk tajuk bab 5 ni. Satu nama enzim adalah intrasel. Satu lagi adalah extrasel. Kalau extrasel awak ingat LAT. Kalau tadi pepsin tu masuk enzim jenis mana satu? Intrasel. Yeah, so pepsin masuk intrasel. Okay, so kat sini okay. Tadi saya lupa, dekat perut dia ada HCl kan? Nah, fungsi HCl ni dia nak menyediakan perut tu untuk tindak balas pepsin. Senang kata, pepsin ni hanya boleh bertindak balas dengan optimum jika medium itu berasid. Oleh itu, HCl ada dekat perut adalah untuk menyediakan medium berasid supaya pepsin dapat bertindak balas. Selain daripada itu, fungsi HCl adalah menghentikan tindak balas enzim amylase dan juga membunuh bakteria. Contohnya, macam ada makanan macam dah nak basi tapi korang main telan je, tapi korang tak sakit perut. Terima kasihlah dekat awak punya HCl sebab HCl awak tu yang bunuh mikroorganisma. So awak tak kena sakit perut. Mana ada satu HCl. Fungsi HCl tak ada sini Kim, Nida. Okey, tak ada. Ni. So fungsi HCl adalah menyediakan medium berasid, membunuh bakteria, menghentikan tindak balas amylase. Nah, dekat perut, actually ada dua jenis enzim tau. Tapi dalam buku teks awak, dia cerita satu je.
which is adalah enzim pepsin. Tetapi dalam perut sebenarnya ada lagi satu enzim, namanya adalah renin. So perut untuk siapa? Perut untuk protein. Perut hasilkan apa? Perut hasilkan enzim pepsin. Dan perut hasilkan enzim renin. Renin ni untuk apa? Renin ni dia boleh tukarkan protein dalam susu. Okey, dia menukarkan daripada kasinogen kepada kesin. Ini tak ada dalam buku teks awak, tapi sebenarnya benda ni buku lama, tapi saya takut kalau dia keluar soalan kebat. So awak just saya tambah your knowledge. Dekat perut kita bukannya ada pepsin saja. Dekat perut kita ada dua jenis enzim. PR, satu pepsin, satu lagi adalah renin. Renin ni adalah protein jenis apa? Dia bertindak balas untuk protein jenis apa? Bertindak balas terhadap protein susu. Contohnya cheese, korang minum susu. So, renin ni yang akan menukarkan kasinogen kepada kesin. Okay, ni just knowledge tau. Ni tak ada dalam buku teks. Okay, now, tadi kita dah cerita duodenum. Akhir sekali lepas tu kita pergi ke mana? Lokasi terakhir dia pergi mana? Lokasi terakhir adalah di ileum. So, di ileum, okay, kalau awak tengok sini dalam buku teks awak. Laju ke saya? Tak, cikgu. Okay, now. Di ileum ni special sikit. Ileum ni tak perlukan asisten. Kenapa saya kata ileum ni tak perlukan asisten macam duodenum? Dia hasilkan enzim sendiri. Yes, sebab dekat dia punya dinding ileum ni, dinding ileum dia boleh menghasilkan jus usus yang boleh menghasilkan banyak jenis enzim. So, dia ada enzim untuk karbohidrat, dia ada enzim untuk lipid dan juga dia ada enzim untuk protein. Now, tadi kan, Mak Zicing ada jawab tadi, protein tadi bila sampai dekat duodenum, dia baru jadi dipeptida atau peptida. Dia belum pecah habis. So, bila dia sampai ke ileum, barulah menjadi asid amino. So, nama enzim ni adalah irepsin. Okey. Kalaulah lemak, ada lemak yang tak habis dicernakan di duodenum, lemak tu akan dicernakan di lipid. Lemak tu akan dicernakan di glycerol. Di ileum. Okey, so yang ini. Now, kalaulah karbohidrat, kita ada banyak jenis karbohidrat. Tadi karbohidrat yang nasi tu tadi, dia baru pecah menjadi maltosa kan? So, dekat ileum ni, barulah maltosa tu dia akan pecah menjadi glukosa. Katakanlah korang makan buah. Dalam buah kan ada gula sukrosa kan? So, buah-buah tu, buah yang korang makan tu, dia akan dicernakan dekat ileum. So, sukrosa akan dipecahkan atau akan dihidrolisiskan oleh sukres menjadi glukosa dan juga fruktosa. Laktosa ni korang dapat daripada mana? Ini karbohidrat yang ada dalam sumber makanan jenis macam mana? Dia ada bilis. Yes, very good, dia ada bilis. Itu untuk penyerapan. Kalau katakanlah, tadi saya kata sukrosa adalah karbohidrat ada dalam sumber buah. Yes, very good, Mak Zicing. Kalau lah laktosa adalah sumber karbohidrat yang ada dalam susu. Sebab tu orang pagi-pagi minum susu, dia dah boleh kenyang. Sebab dalam susu tu dia dah ada karbohidrat. So dekat ileum, ending untuk cerita pencernaan ni di sini. Kenapa? Sebab saya kata tadi pencernaan adalah proses molekul kompleks menjadi ringkas. So apabila kita tengok karbohidrat tu dah jadi unit paling ringkas iaitu glukosa ataupun fruktosa ataupun galaktosa, kita cerita tu dah habis, pencernaan dah habis. Kalaulah lipid, ending dia, molekul ringkas dia akan jadi asid lemak dan juga glycerol. Kalaulah protein, unit asasnya ending dia adalah asid amino. Okay, now tadi saya lupa pasal hati tadi dia membaurkan lemak kan? Korang tahu tak apakah yang dimasukkan sebagai membaurkan lemak? Membaur. Emulsi. Okay, saya nak cerita pasal ni. Tak tahu susu. Okay, membaurkan lemak, kita nak bayangkan macam ni tau. Sebelum lipis,
bertindak balas terhadap lipid. Okay, cerita dia macam bayangkan, lemak ni bayangkan molekul dia kompleks. Fungsi membaukan lemak, hati ni fungsinya menghasilkan hempedu. Hempedu yang membaurkan lemak. So saya ulang ayat saya. Hati menghasilkan hempedu. So hempedu ni yang akan membaurkan lemak. Apakah yang dimasukkan sebagai membaurkan lemak? Molekul lemak tu yang besar, dia akan ditukar menjadi titisan kecil. So tapi dia tetap lemak tau. Cuma dia nak menambah luas permukaan. Dia tetap lemak. Tetapi saiznya kecil. Bila lipid-lipid ni dah jadi saiz yang kecil, barulah dia akan ditindakbalaskan oleh lipase menjadi glycerol dan juga asid lemak. So far sampai sini okey tak? Tak apa. Esok korang buat latihan Okay, right. So ni sudah. Ni sebenarnya kita buat buka sekolah. Tak sempat ni. Ini saya ambil gambar daripada kakak-kakak sini awak je. So saya tak cerita yang ini. Tapi kita akan buat insyaAllah. Okay, this one tak ada. Okay, now. Kita tengok latihan formatif 9.1. Okay, right. So apakah kepentingan proses pencernaan? Tadi saya bebel tu kan. Kenapa pencernaan mesti berlaku? Apakah kepentingan proses pencernaan ni? Tadi siapa baca doa? Menumbuh balik sel badan. Ya Allah, dia yang jawab. Okey. Faiz Hakimi pilih seorang untuk jawab soalan ni. Soalan nombor 1. Apakah kepentingan proses pencernaan? Afwan. Afwan. Cuba jawab Afwan. Afwan. Afwan tengah masak ni saya rasa. Okay. Right, orang lain please. Hello. Okay, cepat. Okay, apakah kepentingan proses pencernaan? Untuk menyingkirkan bahan toksik dalam badan. Astaghfirullahalazim. Serius lah, itu sinopsis cerita pencernaan. Kalau saya kata kanji akan jadi glukosa, protein akan jadi asid amino, lipid akan jadi glycerol dengan asid lemak. So apakah kepentingan proses pencernaan? Daripada Dia menguraikan menguraikan macam mana? makanan besar kepada molekul yang ringkas. Yes, dia akan memecahkan molekul kompleks kepada molekul ringkas. So saya ambil satu Dia akan memecahkan molekul kompleks kepada ringkas. Okey, Afwan, pilih seorang. Tadi saya kata suatu pencernaan terbahagi kepada 3. Satu salur elementary, satu lagi kelenjar, satu lagi organ lain. So salur elementary ni, if I'm not mistaken, tadi kita ada berapa Kita macam ada 5. Salur elementary ni terdiri daripada apa? Starting dengan mulut. Pilih orang nak jawab soalan ni. Adik. Okey, Adib. Mulut lagi? Esophagus, Esophagus. perut, Bagus, perut. usus kecil, Usus kecil. usus besar Oh ya, lagi? dengan dubur. Yeah, usus besar dan akhir sekali adalah dubur. Now, namakan sel-sel utama yang ada pada kelenjar gester. Tadi saya kata dia ada UPM. UPM. So, siapa nak, Adib nak siapa jawab soalan ni? Adib nak siapa jawab soalan ni? Dip, cepat Dip. Semua orang dah lapar. Dip, lagi 2 minit lagi nak pukul 1:30. Cepat Adib! Fazlina Najwa.
Wah, panjang nama kalau tak jawab tak tahulah. Okay, Faz. Faz, Ya, kelenjar gangster ada 3, UPM. U tu apa? sel utama. Oh yes, sel utama. Yes, very good. Sel utama. P tu? Saya selalu salah sebut je P. Peritel. Peritel. Terima kasih. Nine lagi? Peritel. Dan Saya mucus. salah. Yeah, okay. Nah, apakah fungsi ni, apa ni, utama? Hasilkan? Pepsinogen. Utama hasilkan pepsinogen. Yap, very good. Peritel? Asid hidroklorik. Asid hidroklorik. Mucus? Mucus. Yeah, mucus. Alright. Okay, now. So, ni soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Usus kecil merembeskan beberapa jenis enzim yang melengkapkan proses pencernaan. Terangkan bagaimana enzim tersebut melengkapkan proses pencernaan. Dia nak cerita usus kecil yang merembeskan jenis enzim. Okey, usus kecil kita terbahagi pada 3 tau tadi. Kita ada duodenum, kita ada jejunum dan satu lagi kita ada ileum. Okey, yang tengah ni jejunum kita buat tak tahu. Sekarang soalan ni dia tengah tanya usus kecil yang mana satu sebenarnya. Duodenum ke ileum? Duodenum. Ilium. Ileum. Yes, very good. Aiman Fazli, Nabil. Kenapa kita kata ileum? Sebab ilium boleh menghasilkan enzim sendiri. Ya, sebab soalan dia kata kat sini usus kecil merembeskan beberapa jenis enzim. Dia kata usus kecil tu yang boleh merembeskan enzim. So yang merembeskan enzim maksudnya kita nak cerita jenis-jenis enzim yang ada di ileum. So dekat ileum kita cerita dulu pasal karbohidrat tadi. Karbohidrat, enzim untuk makanan jenis karbohidrat tadi kita ada apa? Kita buat sama-sama ni. Maltase. Amylase. Lagi saya? Maltase. Maltase, very good. Lagi? Sucrase, Kita ada sucrase. lactase, Yes, very good. Kita ada lactase. Sekejap saya padam dulu ejaan salah ni. Maltase. Kita ada sucrase. Satu lagi kita ada lactase. Kalaulah maltase adalah untuk maltosa plus H2O, dia akan dihidrolisiskan menjadi glukosa plus glukosa. Ni adalah maltase. Kalau sucrase, dia akan pecahkan sukrosa plus H2O menghasilkan apa? Glukosa. Glukosa dan fruktosa. Yes, fruktosa. Kalau lactase, dia akan pecahkan laktosa plus H2O akan hasilkan glukosa. Satu lagi? Galactosa. Galaktosa. Yeah, galactosa. Kalau protein? Apa nama enzim untuk protein? Yes, very good. Protein adalah irepsin. Yes. Irepsin buat apa irepsin? Menghidrolisiskan Dia akan pecahkan? peptida. Very good. Peptida akan dipecahkan H2O akan jadi asid amino. Satu lagi kalau amino. Kalau satu lagi lipid. Apa nama enzimnya? Lipase. Okay. So lipid ni lipase ni akan tidak balaskan lipid. Sekejap So sebab dia kata soalan kat situ kan. Lipid H2O. Okay, so kita akan jadi lipid H2O, dia akan jadi glycerol plus asid lemak. Okay, right. So jawapannya adalah yang itu. Kalau lah dia kata kat sini merembeskan usus kecil, saya potong tau jawapan saya ni. Saya tak terima tripsin ni sebab dia kata usus kecil merembeskan. Okay, saya tak terima tripsin sebagai ni. Kenapa saya tak terima tripsin sebagai jawapan ni? Siapa tahu kenapa saya tak terima jawapan ni tripsin? Kenapa saya reject jawapan ni? Sebab tu masih lagi kompleks. Siapa yang hasilkan tripsin? Yes, very good Nabil. Sebab duodenum tapi duodenum tak hasilkan tripsin. Sebab tripsin ni dia dihasilkan, Mazi Ching cakap dihasilkan dekat pankreas. Betul tak? Tapi soalan ni dia cakap usus kecil merembeskan.
So masuk merembeskan usus kecil tu yang hasilkan, tapi tripsin tu bukan dihasilkan dekat usus kecil. Dia tu adalah diimport daripada pancreas. So ini adalah jawapan dia. So do you have any question? Pencernaan? Tak ada. Tak ada. So again, so esok awak buat aktiviti dengan Cikgu Aisyah. Kelas mula pukul 9. So next week kita pecah kelas. So saya ajar kelas ursi. Haikal bila saya ajar jangan pula awak tak masuk. Kecil hati saya. Okay, so minggu depan kita pecah. Alright, so do you have any question? Tapi awak kalau apa-apa nanti saya tetap nak bagi projek dekat awak lah. Sebelum saya lupa, thank you so much. Saya suka sangat video awak semua sebab video awak buat baik. Macam saya tak sangka lah. It's good lah. Saya rasa awak dari segi creativity wise, saya rasa Form 4 punya creativity tu saya rasa awak menang berbanding Form 5 kot. Sebab saya rasa maybe Form 5 stress. So bahagian what do we call, bahagian creativity tu budak tingkatan 5 maybe dia sibuk sangat. So creativity tu kurang. Tapi untuk tingkatan 4, creativity awak adalah sangat bagus. So which is saya rasa dari segi creativity wise awak simplifykan video tu, saya rasa good lah. Dari segi kerjasama tu saya ada dengar